Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya sebenarnya telah pun menjalani pembedahan kecil lah, pembedahan kecil untuk membuang batu empedu yang ada dalam badan saya ni. Saya telah pun mula warded menjalani rawatan di Hospital Columbia Asia di Ceras ni sejak 10 hari bulan Januari yang lepas, okey. Dan selama lebih kurang seminggu saya berada di hospital untuk menjalani rawatan membuang batu empedu tersebut. Dan itulah pagi ni sebenarnya saya berhasrat untuk menceritakan sedikit sebanyak apa yang telah saya lalui di sepanjang tempoh saya menjalani rawatan tersebut kepada tuan-tuan dan puan semua. Dan mungkin perkongsian saya tu boleh memberi sedikit panduan, boleh memberi sedikit nasihat kepada anda untuk tidak menghadapi masalah yang sama lah seperti mana yang saya telah hadapi baru-baru ini. Okay? So ceritanya lebih kurang beginilah tuan-tuan dan puan. Pada 6 hari bulan seawal 6 hari bulan Januari hari itu, saya telah mengalami kesakitan yang teramat sangat di bahagian perut saya, to be precise di bahagian atas sebelah kanan perut saya. Dan ketika saya mengalami kesakitan tersebut, kesakitannya memang sangat-sangat tak boleh nak digambarkan sebenarnya. Sakit tu di bahagian atas perut bahagian kanan seperti mencucuk lah, seperti mencucuk, macam ada rasa orang tekan kat situ kan, sampai saya nak duduk tak boleh, nak baring tak boleh, nak diri tak boleh. Memang agak sakit lah ketika tu. Jadi bila kena serang dengan sakit tersebut, saya pun pergi ke klinik. Saya pergi ke klinik dan dengan niat untuk mendapatkan rawatan segera lah. Jadi bila pergi ke klinik biasa, doktor yang merawat di klinik biasa tersebut, dia rasa bahawa penyakit tersebut adalah penyakit gastrik. Saya sebenarnya sepanjang kehidupan saya ni, dah hampir 45 tahun saya hidup ni, saya tak pernah lagi diserang dengan sakit gastrik. Jadi saya tak tahu sebenarnya macam mana keadaannya sakit gastrik tu. Jadi bila kena sakit perut, bila sinonim dengan perut ni, saya ingatkan benda tu gastrik. Dan pergi ke hospital, pergi ke klinik untuk dapatkan rawatan. Doktor pun merasakan bahawa sakit yang saya alami tersebut ada kaitan dengan gastrik. Jadi doktor pun memberilah ubat, beri ubat untuk saya makan. Ubat yang saya makan tu adalah beberapa jenis ubat. Jadi bila balik rumah makan ubat tersebut, sakit tu masih lagi tak hilang. Jadi pada 6 hari bulan tu saya rasa terlalu sakit sangat. Malam tu memang saya tak boleh nak tidur langsung. Dan akhirnya saya mengambil keputusan untuk mengajak isteri saya menemani saya pergi ke hospital. Jadi saya terus pada 7 hari bulan, hari Jumaat tu, saya terus pergi ke hospital. Dan ketika mendapatkan rawatan di hospital, doktor menetapkan appointment untuk menjalani rawatan skop dan juga scan pada 10 hari bulan Januari, iaitu hari Isnin. So daripada 7 hari bulan, hari Jumaat, nak kena tunggu sampai hari Isnin, barulah saya boleh mendapatkan rawatan lanjut di hospital. Okay, so sementara nak tunggu nak mendapatkan rawatan lanjut tu pun doktor bagilah painkiller dan sebagainya untuk mengurangkan kesakitan yang saya alami. Okay, dan pada 10 hari bulan Januari, iaitu hari Isnin, saya terus bergegas ke hospital pada jam 7.30 pagi lebih kurang, kerana appointment saya jam 8. Dan saya telah dinasihatkan untuk admit lah. So doktor mengesyorkan untuk saya admit ke hospital untuk day care sebenarnya, untuk sehari. Maknanya masuk pagi, petang dah boleh keluar, dah boleh balik lah. So bila masuk ke day care tersebut, jadi 10 hari bulan tu saya terus menjalani rawatan skop dan juga scan. Scan tu ada beberapa jenis scan, ada CT scan, ada ultrasound, dan juga ada MRI.
So ketika menjalani rawatan skop dan scan tersebut, barulah doktor diagnose, rupa-rupanya saya ni ada masalah batu hempedu. Okay, so baru tahulah bila dah scan tu baru nampak ada batu hempedu sebenarnya di hempedu saya. Dan doktor mengesyorkan untuk saya terus admitted ke ward dan terus menjalani rawatan untuk membuang batu hempedu tersebut. Jadi pada malam tu 10 hari bulan saya terus warded dan dijadualkan pada esoknya untuk meneruskan dengan rawatan menjalani MRI pula di hospital yang sama. Okay, ketika menjalani rawatan MRI, doktor mendapati bahawa ada juga batu hempedu yang dah tersangkut di salur hempedu saya. Okey, so banyak sebenarnya batu yang ada tu. Jadi bila dah buat MRI baru tahu dekat salur hempedu saya. Okey, hempedu kita ni kalau tuan-tuan puan tengok diagram gambar perut tu kan So tuan-tuan puan akan nampak hempedu ni sebenarnya terletak di sebelah kanan atas perut kita. Dia dekat dengan kita punya dada lah, dekat dengan kita punya dada, dekat dengan kita punya hati sebenarnya. Okay, so bila scan kat situ, rupa-rupanya ada batu yang dah jatuh masuk ke saluran hempedu saya. Okay, so ada 2 biji batu yang dapat di scan masuk ke saluran hempedu saya. Okay, dan ada di dalam hempedu tu sendiri ada batu yang besar lah. So ketika dah scan tu, dah buat MRI baru tahu. Dan selepas dah buat MRI, doktor kata dengan saya kena melakukan 2 operation yang berbeza, 2 cara yang berbeza untuk membuang batu tersebut. Okay, cara yang pertama dipanggil ERCP. Okay, so ERCP ni adalah prosedur untuk membuang batu di saluran hempedu. Jadi batu di saluran hempedu tu perlu dibuang terlebih dahulu. Selepas dah buang batu di saluran hempedu tu, barulah boleh membuang batu di hempedu tu sendiri. Okay, so itu prosedur yang pertama dipanggil ERCP. Okay, dan unfortunately di hospital yang saya pergi, prosedur untuk menjalankan ERCP tersebut, doktor di situ tak ada kepakaran dan tidak ada alatan yang bersesuaian untuk buat prosedur ERCP. ERCP ni kalau misal kata tuan-tuan puan boleh Google ataupun boleh tengok di YouTube, ada penerangan tentang macam mana prosedur ERCP tersebut dibuat. Okay, yang mana doktor akan memasukkan kamera dan juga alatan untuk membuang batu di saluran hempedu tersebut. Kamera tu memang halus sangat-sangat. Dia akan masukkan melalui mulut. Dah masukkan melalui mulut. Masa masuk tu memang saya tidur lah, saya dibius. Dan bila dibius tak sedar, dia akan masukkan kamera dan juga alatan untuk membuang batu daripada mulut saya terus ke tempat yang berkenaan tu. Dan dia akan tebuk lubang di dalam salur hempedu tersebut untuk keluarkan batu tu masuk ke saluran usus. Jadi itu prosedur ERCP yang saya terpaksa lalui lah. Okay, dan untuk menjalankan prosedur ERCP tak boleh buat di hospital Columbia Asia Ceras sebab tiada kepakaran dan tiada alatan yang bersesuaian. Jadi saya terpaksa ditransfer ke hospital Columbia Asia Bukit Rimau di Shah Alam. Okay, jadi tuan-tuan puan mungkin ada yang tertanya-tanya kenapa coach terpaksa naik ambulan. Saya kena naik ambulan pada hari 11 hari bulan tu untuk dipindahkan pergi ke hospital Columbia Asia Bukit Rimau Shah Alam daripada Ceras dengan menaiki ambulan. Dan ketika sampai di Columbia Asia Bukit Rimau, saya berehat di sana selama 2 hari untuk menjalani rawatan ERCP tersebut. Jadi operation untuk mengeluarkan batu di saluran hempedu melalui kaedah ERCP itu dijalankan pada 12 hari bulan Januari dan kalau tak silap saya 12 bulan Januari itu hari Rabu. So hari Rabu dah berjaya. Alhamdulillah batu sebesar lebih kurang, tak silap saya dalam 3 ke 4 mm lah lebih kurang. Sebab opening untuk buang batu tu dia kena bedah saya punya salur hempedu tu untuk buka lebih kurang maksimum yang doktor bagi tahu tak boleh lebih daripada 10 mm. Jadi bila dah buka salur hempedu tu, dia akan keluarkan batu daripada salur hempedu tersebut. Dan alhamdulillah dapat berjaya lah keluarkan 2 biji batu. Lebih kurang besarnya lebih kurang 3 ke 4 mm macam itulah 2 biji. So dah berjaya keluarkan untuk operation yang pertama lah.
Okay, so bila sedar daripada operation kali yang pertama tu, memang dia akan rasa sengal-sengal sikit lah kat bahagian dalam perut kita tu, tapi taklah sakit mana pun. So Alhamdulillah, bila dah berjaya prosedur ERCP tersebut, saya berehat, dan pada keesokan harinya 13 hari bulan Januari, saya dipindahkan semula pergi ke Hospital Columbia Asia Ceras. Okay. So bila dah balik ke Ceras, doktor pun dah fixkan appointment untuk menjalankan operation nak membuang batu hempedu saya. Okay, jadi bagi anda yang mungkin pertama kali dengar lah, batu hempedu ni sebenarnya bila kita nak buang batu hempedu daripada hempedu tu sendiri, okay, dia kena buang dengan hempedu-hempedunya sekali. Jadi saya ni sekarang ni dalam keadaan yang tiada hempedu lagi dah, so tuan-tuan puan patut bersyukur. Mana yang masih lagi ada hempedu tu, jagalah hempedu anda baik-baik, jangan sampai kena batu hempedu. Dan sebenarnya batu hempedu ni lebih sinonim dengan golongan wanita, yang lelaki ni jarang-jarang. Nisbahnya orang kata daripada 4 orang ataupun daripada 3 orang wanita yang kena batu hempedu ni, okay, lelaki boleh kena 1. Sebab dia nisbah dia 3-1 lah, macam tu lebih kurang. Jadi saya ni antara lelaki-lelaki yang istimewa lelaki yang istimewa yang kena penyakit batu hempedu ni. Okay, so bila doktor kata kena buang hempedu tu, saya pun tanyalah dengan doktor, apa akibatnya bila dah tak ada hempedu ni? Okay, sebenarnya Allah jadikan hempedu tu untuk membantu merembeskan cecair, merembeskan cecair daripada hempedu tersebut untuk mencairkan lemak. Itu tujuan kenapa hempedu diadakan lah. So Allah tu maha kaya, dia buat organ-organ dalaman dalam badan kita ni untuk tujuan-tujuan tertentu. Jadi salah satu daripada tujuan hempedu tu dibuat adalah untuk merembeskan cecair bagi mencairkan lemak. Jadi kalau kita makan makanan-makanan yang berlemak, contohlah macam minyak, kalau kita makan daging dan sebagainya yang ada lemak, tugasan hempedu tu adalah untuk mencairkan lemak yang ada tu. Okay, jadi bila dah tak ada hempedu tu kena buang, maka kita kena berpantang. So lepas ni memang saya tak boleh makan banyak lah. Boleh makan tapi tak boleh selalu dan tak boleh banyak makanan-makanan berlemak, yang berminyak dan sebagainya. Jadi lepas ni memang saya kena pantang, saya kena elakkan daripada makan makanan berlemak untuk memastikan kesihatan saya ni lebih baik lah selepas ini. Okay, dan sekarang ni Alhamdulillah, kita sambung cerita yang pasal pembedahan tu tadi. Jadi pada 14 hari bulan saya menjalani rawatan untuk membuang batu hempedu tersebut, dan Alhamdulillah pembedahan tersebut berjaya, dan 2 biji batu hempedu dapat dikeluarkan daripada hempedu saya, dan hempedu saya pun terpaksa dibuang. Dan untuk menjalani rawatan membuang batu hempedu ni sebenarnya dia bukannya rawatan yang pembedahan yang besar, dia dianggap pembedahan yang kecil lah sebenarnya, kerana dia akan tebuk 4 lubang. Okay, dekat perut saya ni sekarang ni ada 4 lubang sebenarnya tuan-tuan. So dia akan tebuk 4 lubang. Satu lubang di bahagian pusat untuk dimasukkan kamera. Okay, dia akan masukkan kamera di bahagian pusat tu. Okay, satu lubang lagi dekat bahagian tengah-tengah dada ni. Okay, dia akan masukkan alat untuk mengeluarkan hempedu tersebut. Adalah dia punya alat tu. Kemudian dekat bahagian bawah dada sebelah kanan tu dia akan tebuk 2 lubang di situ. Kat situ tempat untuk dia keluarkan hempedu tu. Jadi bila dah tebuk 4 lubang ni, maknanya kalau tengok dekat badan saya, takkanlah saya nak tunjuk kan, kalau tengok kat badan saya ni ada 4 lubang, ada 4 lubang, satu dekat bahagian pusat, satu kat bahagian tengah-tengah dada tu, dan satu lagi dekat bahagian kanan di bawah dada saya. Okay, so itu tempat untuk dikeluarkan hempedu yang nak dibuang tu lah. Dan pembedahan berlangsung lebih kurang 1 jam lebih. Dan ketika pembedahan dilangsungkan, saya pun ditidurkan, dibius, memang tak sedar langsung. So bila yalah, kita ni baru orang kata ni sebenarnya kali kedua saya masuk hospital untuk buat pembedahan. Kali pertama tahun 2016 kalau tak silap saya ada menjalani pembedahan, tapi pembedahan tu tak ada kena-mengena dengan bahagian dalaman, itu pembedahan di bahagian kaki saya. So ini pengalaman kedua lah saya menjalani pembedahan, dan kali ni saya ditidurkan sepenuhnya. Jadi memang saya tak sedar, dan saya sangat-sangat risau tuan-tuan puan. Kita risau takutnya lah bila nak ditidurkan tu macam-macam dalam kepala kita ni.
Kita takut tak bangun langsung ke, terus tidur sampai bila kan, na'udzubillah, minta jauh lah. Tapi doktor meyakinkan, okey tuan jangan risau, benda ni adalah kata apa, prosedur biasa. Dan Dr. Bius pun ada beritahu, insyaAllah dalam tempoh sejam pembedahan tu selesai dan tuan akan sedar semula, insyaAllah. Dan alhamdulillah selepas selesai je pembedahan tu, memang saya ingat lagi, saya keluar daripada, saya masuk bilik bedah pada 14 hari bulan tu pukul 1 tengah hari, dan saya dikeluarkan daripada bilik bedah selesai di pembedahan tu lebih kurang jam 3 lah, lebih kurang hampir sejam lebih lah saya berada dalam bilik bedah tersebut. Dan saya sedar sepenuhnya lah daripada pembedahan tu lebih kurang jam 4 lebih petang lah. So memang lepas kena bius satu badan ni, memang kita akan rasa mamai, kita akan rasa mual, rasa nak muntah dan sebagainya. Tapi alhamdulillah selepas saya sedar tu, saya tak adalah ada komplikasi apa-apa. Dan alhamdulillah segalanya berjalan dengan lancar, berkat doa daripada tuan-tuan perempuan semua. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan-tuan perempuan yang sudi mendoakan kesejahteraan saya, keselamatan saya dan kesihatan saya. Itulah saya berehat di rumah. Saya discharge daripada hospital pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu, kalau tak silap saya 15 hari bulan. So Sabtu 15 hari bulan tu saya dikeluarkan daripada hospital dan boleh kata apa, berehat di rumah. Dan hari ni baru saya masuk ke pejabat untuk meneruskan aktiviti harian saya. Walaupun luka di badan tu belum sembuh sepenuhnya lagi. Doktor menganggarkan lebih kurang 2 minggu. 2 minggu untuk luka tu kering sepenuhnya dan saya sembuh sepenuhnya. Tapi ialah disebabkan kerja yang banyak, saya perlu menandatangani beberapa dokumen yang agak urgent. Saya perlu juga menyelesaikan kes-kes yang tertunggak sepanjang saya bercuti, sepanjang saya MC tersebut. Jadi saya mengambil keputusan untuk memulakan kerja saya pada hari ini dan berjumpa dengan tuan-tuan perempuan semua secara maya. Dan bagi tuan-tuan perempuan yang masih lagi tidak mempunyai medical card, ini pun satu saranan daripada saya lah. Tuan-tuan perempuan yang mungkin masih muda, yang anda yang mungkin berumur di dalam lingkungan 20-an, 30-an, yang belum lagi ada medical card, saya syorkan tuan-tuan perempuan sebaik-baiknya ambillah package takaful yang ada medical card tu. Sebab ni saya nak cerita kos pembedahan yang saya terpaksa lalui. Ada 3 peringkat yang saya terpaksa lalui dan saya terpaksa di-hospitalize selama lebih kurang 1 minggu di hospital. 3 peringkat tu iaitu 1 untuk scan, untuk buat MRI, untuk buat ultrasound dan sebagainya. Dekat situ je rawatan untuk buat scanning dan sebagainya ni, kos yang saya terpaksa bayar, yang saya terpaksa bayar. Dan istilahnya tu sebenarnya terpaksa bayar tu dibayar oleh insurance company ataupun takaful company yang saya ambil lah package medical card tu lah. So kos untuk buat scanning, buat MRI dan sebagainya tu, kosnya lebih kurang RM10,000. Itu di hospital swasta lah. So saya buat di hospital swasta cepat kan. So kalau kata kita masuk ke hospital kerajaan, mungkin proses tu mengambil masa yang lama, nak kena tunggu turn dan sebagainya tu mungkin makan masa yang panjang lah. Jadi bila di hospitalize, saya masuk ke hospital swasta, saya ada medical card. Bila saya tengok bil, memang untuk scan, untuk buat MRI tu saja lebih kurang RM10,000 tuan-tuan puan, bukan sikit. Lepas tu kos pembedahan yang pertama yang saya ceritakan tadi, buat ERCP untuk buang batu di saluran hempedu saya, yang 2 biji tu, itu saja dah menelan belanja RM12,000 tuan-tuan puan. RM12,000 untuk buang batu di saluran hempedu, proses ERCP tersebut. Dan yang ketiga, pembedahan untuk membuang hempedu saya tu kosnya lebih kurang RM20,000. Jadi RM10,000 dengan RM12,000 dah RM22,000, campur lagi RM20,000 dah jadi RM44,000 lebih kurang. So RM42,000 kos untuk buang batu hempedu dan juga buang hempedu di salur hempedu saya, termasuk dengan MRI scan dan sebagainya. Ni kos kat situ je dah RM42,000 lebih kurang. Jadi bayangkan kalau kita tak ada medical card, kalau kita masih lagi tidak diinsurankan, tak ada ambil takaful punya package dan sebagainya, macam mana kita nak keluarkan kos untuk membayar sejumlah RM42,000 tu kepada hospital. Sayang duit kita tuan-tuan puan, kita bekerja penat lelah,
nak kumpulkan duit sebanyak 40,000 tu bukannya senang. Mungkin ada yang ambil masa lebih kurang dalam bertahun-tahun, 5-6 tahun baru dapat kumpulkan 40,000 kan. Jadi bila kena sakit macam ni, kalau tak ada medical card, tuan-tuan perempuan bayangkan kena keluarkan sendiri duit tu. Jadi itulah saya syorkan kepada tuan-tuan perempuan, bagi anda yang masih lagi belum ada package medical card, takaful daripada mana-mana syarikat takaful sekalipun, sebaik-baiknya tuan-tuan perempuan ambillah package medical card tersebut. So macam saya, medical card saya sebulan saya bayar RM200, RM200 sebulan, dah lebih daripada 15 tahun dah saya ada medical card tu, dan saya menjalani rawatan di hospital. Memang kita tak nak, kalau boleh kita tak nak langsung kena sakit dan terpaksa masuk ke hospital, tapi kita tak boleh nak jangka tuan-tuan, bila kita kena sakit tu, bila kita terpaksa menjalani rawatan tersebut, kita tak tahu bila kan. Jadi itulah sebabnya kita kena sediakan perlindungan untuk memastikan yang kita ada medical card. Kalau ditimpa musibah, kita ditimpa penyakit, kita terpaksa menjalani rawatan, jadi ada sekurang-kurangnya duit untuk kita standby. Package medical card tu boleh bantu kita untuk membayar segala rawatan yang diperlukan jika kita ditakdirkan perlu menjalani rawatan di hospital lah. Okay, so itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.